Salam sejahtera kepada Encik Badrul Hisham, pensyarah kepada mata pelajaran ataupun subjek GKP 3553 Projek Tahun Air 1, dan saya Luciana John dengan nombor metrik 66528 dengan tajuk kajian Peranan Polisi dalam Pemeliharaan Bangunan Pejabat Pos Besar Kuching. Latar belakang kajian. Bangunan Pejabat Pos Besar Kuching terletak di Jalan Tun Haji Openg, Kuching, dan telah berusia 89 tahun dari tertubuhnya bangunan ini pada tahun 1931, dan daripada tahun 1931 sehingga sekarang bangunan ini telah menawarkan perkhidmatan pos. Dan bagi penyatak permasalahan kajian pula ialah di mana status bangunan ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan di bawah Ordinans Sarawak, tetapi masih lagi menjalankan perkhidmatan pos sehingga sekarang. Tujuan ataupun objektif bagi kajian ini adalah untuk mengenal pasti apa aspek kebudayaan yang perlu dipelihara di bangunan Pejabat Pos Besar Kuching ini, dan juga untuk mengkaji kesan akibat daripada aktiviti seharian yaitu perkhidmatan pos yang masih berlangsung di bangunan ini. Dan objektif atau tujuan yang ketiga ialah untuk menganalisis polisi pemeliharaan yang diaplikasikan pada bangunan Pejabat Pos Besar Kuching ini. Persoalan dalam kajian ini adalah yang pertama, apakah polisi yang diaplikasikan untuk pemeliharaan di bangunan Pejabat Pos Besar Kuching ini, dan bagaimanakah polisi ini menjadi kaedah atau alat dalam aktiviti pemeliharaan di bangunan ini. Dan persoalan yang kedua adalah, adakah kesan daripada aktiviti seharian yang masih berlangsung di bangunan ini mengganggu atau memberi kesan kepada aktiviti pemeliharaan. Dan persoalan yang ketiga adalah, apakah kepentingan aspek kebudayaan pada bangunan ini dan kenapa perlunya ia dipelihara. Kepentingan kajian ini terbahagi kepada dua, yaitu kepentingan kepada individu dan kepentingan kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat di kawasan Kuching. Bagi individu ialah dapat menghasilkan lebih banyak penulisan ilmiah dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru. Dan bagi masyarakat setempat ialah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat setempat akan kepentingan pemeliharaan bangunan warisan, dan seterusnya dapat menambahkan lebih banyak rujukan yang boleh diakses oleh masyarakat setempat, dan seterusnya dapat membina atau mewujudkan satu masyarakat yang berilmu. Skop kajian adalah menerangkan tentang had kajian yang dijalankan oleh pengkaji, di mana dalam kajian ini pengkaji lebih menumpukan kepada aktiviti pemeliharaan yang dilakukan pada bangunan Pejabat Pos Besar Kuching dan merujuk kepada polisi yang diaplikasikan dalam melaksanakan pemeliharaan tersebut. Masuk dalam bab 2 sorotan kajian ataupun literature review, pengkaji akan menjelaskan secara ringkas apa isi kandungan dalam sorotan kajian menggunakan mind map. Seperti yang dapat dilihat dalam mind map ini terdapat definisi polisi, yaitu menurut Leroy, definisi bagi polisi adalah sebuah undang-undang, sebuah keputusan pilihan projek program alternatif untuk mencapai satu tujuan, dan juga polisi ini boleh dipecahkan kepada pelbagai jenis dan juga cabang. Dan menurut ICOMOS 2017 pula, polisi adalah strategi ekonomi, sokongan kebudayaan, dan juga perkongsian maklumat dan tindakan penyelesaian masalah daripada pihak kerajaan. Dan bagi definisi warisan pula ialah, warisan adalah warisan yang boleh dibahagikan kepada warisan tidak ketara yang terdiri daripada adat, kebudayaan, dan kepercayaan, dan juga warisan ketara seperti bangunan, tapak warisan, dan juga monumen. Definisi warisan tersebut adalah berdasarkan kepada Akta 645, Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dan juga menurut Kabila 2019,
warisan adalah tidak merangkumi hanya bangunan warisan, tetapi juga mana-mana tempat ataupun tapak yang tiada kaitannya dengan perbandaran. Dan bagi menghuraikan isi-isi kandungan dalam suratan kajian ini juga, pengkaji telah menghasilkan ataupun mewujudkan beberapa persoalan yang bagi menjelaskan isi dalam suratan kajian ini, di mana persoalan tersebut yang pertama adalah apakah antara perundangan yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi menguruskan hal mengenai warisan dan juga pemeliharaan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Dan hasil daripada dapatan pengkaji mendapati bahwa antara perundangan yang dihasilkan oleh kerajaan Malaysia adalah Akta Warisan Kebangsaan 2005 itu sendiri, dan terdapat beberapa akta lain seperti Akta Purba. Dan juga dalam mind map ini, pengkaji turut menyertakan soalan apakah agensi yang terlibat bagi menjelaskan kandungan atau konten dalam sorotan kajian ini. Dan hasil dapatan pengkaji adalah agensi yang terlibat dalam menguruskan hal-hal mengenai warisan dan pemeliharaannya ialah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, dan di bawah ataupun melalui Jabatan Museum Malaysia. Selain itu, dalam sorotan kajian ini juga pengkaji akan menghuraikan atau menjelaskan mengenai kaedah pendekatan pemeliharaan yang ditemui ataupun dijumpai oleh pengkaji sepanjang pencarian maklumat, yaitu dilaption study ataupun kajian mengenai keusangan atau pengusangan bangunan, dan juga kaedah pemeliharaan penyesuai gunaan semula. Masuk kepada isi kandungan ataupun isi dalam suratan kajian. Kandungan dalam suratan kajian ialah seperti yang kita nampak dalam slide ini, polisi didefinisikan sebagai perundangan, dan kerajaan Malaysia sendiri telah melaksanakan satu perundangan ataupun pelaksana perundangan melalui akta-akta yang diwujudkan khas untuk perkara yang berkaitan dengan warisan. Dan antara perundangan tersebut ataupun antara akta tersebut adalah Akta Warisan Kebangsaan itu sendiri. Dan dalam Akta Warisan Kebangsaan ini terdapat beberapa section yang menyentuh mengenai warisan dan pemeliharaannya. Antaranya ialah seperti Section 23, di mana jawatan kuasa pesuruhjaya akan dilantik untuk mewujudkan ataupun menyelenggarakan daftar warisan kebangsaan, yaitu yang merangkumi semua senarai warisan yang terdapat di Malaysia yang telah didaftarkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Dan section yang seterusnya ialah Section 45 yang menyatakan bahwa perlunya sebuah kawasan warisan itu dipelihara dengan berpandukan pelan pengurusan melalui tindakan mengadakan zon penampan yang mengelilingi tapak warisan dan pusat utama kawasan warisan tersebut. Dan seterusnya ialah Section 59 ialah menyatakan atau menekankan bahwa semua objek warisan haruslah dijaga dengan teliti bagi memastikan keselamatan objek tersebut daripada kerosakan, kehilangan ataupun kecurian. Dan sekiranya objek tersebut ataupun tapak tersebut belum dipindah milik kepada hak kerajaan Malaysia, adalah menjadi tanggung jawab pemilik objek ataupun kawasan tapak bangunan warisan tersebut untuk melaporkan sekiranya berlaku sebarang kecurian ataupun kerosakan
kecurian pada objek tersebut dan kerusakan pada bangunan atau tapak warisan tersebut. Dan seterusnya ialah dalam Seksyen 67 ialah memberi penerangan mengenai kuasa menteri dalam mengisytiharkan mana-mana warisan budaya dalam Malaysia sebagai warisan kebangsaan, dan juga kuasa mengiktiraf mana-mana kawasan warisan di Malaysia yang berpotensi untuk menyumbang kepada negara melalui warta kerajaan dan menyenaraikannya dalam daftar warisan negara. Seterusnya, isi kandungan dalam suratan kajian ialah apakah agensi yang terlibat dalam pemeliharaan bangunan warisan dan semua warisan yang terdapat di Malaysia. Dan hasil dapatan kajian yang diterangkan sebentar tadi adalah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya di bawah Jabatan Museum Malaysia sendiri. Jabatan Museum Malaysia, dan Jabatan Museum Malaysia ini telah ditubuhkan untuk tujuan memelihara dan melindungi semua warisan yang terdapat di Malaysia menurut Muhammad Yusaidi 2018. Dan dalam langkah pemeliharaan ini, antara langkah yang telah dilaksanakan ialah penubuhan bahagian dan juga cawangan, antaranya seperti cawangan persuratan dan adat, dan cawangan monumen, dan alam semula jadi, cawangan kawalan dan sumber. Cawangan ini harus sentiasa peka akan keadaan semasa supaya tiada bidang kuasa ataupun badan dan tanggungjawab yang bertindih dengannya. Pada 2008, cawangan ini telah diubah kepada bahagian, di mana bahagian yang telah ditubuhkan ialah seperti bahagian pendaftaran dan penguatkuasaan, bahagian warisan tidak ketara, bahagian konservasi dan arkeologi, dan bahagian pentadbiran, di mana pembentukan semua bahagian ini adalah bagi menghasilkan satu sistem operasi yang sistematik tanpa melibatkan sumber tenaga yang banyak. Dan perubahan kepada cawangan kepada bahagian ini adalah bertujuan untuk mewujudkan satu bidang kuasa yang lebih luas dalam menguruskan hal-hal mengenai warisan negara. Jika dilihat secara kasar, pelaksanaan Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh kerajaan ini adalah sebagai sumber panduan atas pengurusan warisan, sama ada warisan ketara ataupun warisan tidak ketara. Bagi memastikan sebuah warisan itu dapat dikekalkan, pengurusan yang baik haruslah dipraktikkan, dan oleh itu aspek pemeliharaan perlulah sentiasa diambil berat dan dilakukan dari masa ke semasa mengikut keperluan, di mana menurut Kabila 2019, pemeliharaan adalah penguatkuasaan polisi, dan pemeliharaan menurut Paul 2015 adalah warisan merupakan satu proses atau tindakan bagi mengekalkan dan memanjangkan jangka hayat fizikal sebuah warisan. Dan antara aktiviti dalam pengurusan bangunan warisan itu adalah penyelenggaraan sendiri. Sebelum melakukan penyelenggaraan pada bangunan warisan, penilaian terhadap bangunan tersebut haruslah dilakukan dahulu menurut Siti Nur Fatimah Zuraidi 2017. Penyelenggaraan atau penilaian bangunan ini adalah bagi tujuan untuk menilai keadaan unsur-unsur fizikal dan perkhidmatan bangunan, dan untuk menilai keperluan kepenyelenggaraan. Kriteria tersebut adalah seperti fabrik, struktur, dan juga perkhidmatan, seperti yang dilihat dalam jadual yang disertakan dalam slide. Dalam bab 2 ini turut menerangkan mengenai pendekatan pemeliharaan bangunan warisan, yaitu terdapat 2, dilapsion study dan juga kaedah penyesuai gunaan semula. Dilapsion study adalah kajian mengenai
keusangan bangunan, dan menariknya mengenai kaidah ini adalah menggunakan UAV, yaitu Micro Unmanned Vehicle, yang dilengkapi dengan kamera yang mempunyai flexibility untuk menangkap gambar dengan kadar yang cepat dan mudah. Dan dengan menggunakan kaidah ini, bagian bangunan yang rusak, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, dapat ditinjau dengan menggunakan kamera yang dilekatkan pada UAV ini. Dan UAV ini juga diterbangkan menggunakan Global Positioning System (GPS) dan disokong dengan sistem Ground Control System (GCS) bagi memudahkan pengumpulan data sepanjang tinjauan berlangsung. Dan kaidah ini telah digunakan pada pemeliharaan bangunan Masjid Tengkara dan Masjid Kling di Melaka menurut Siti Nur Fatimah 2017, dan di Museum Perak juga kaidah ini telah digunakan menurut Mahsiri Kamin 2017. Dan bagi kaidah penyesuai gunaan adalah kaidah yang bertindak untuk mengubah fungsi asal bangunan warisan kepada fungsi yang baru menurut Teng Haleza dan rakan-rakan penulisnya lain pada tahun 2017. Dan kaidah ini turut digunakan dalam pemeliharaan bangunan di sekitar kawasan Georgetown, Pulau Pinang, dan juga turut digunakan dalam Istana Kenangan di Kuala Kangsar, Perak. Tambahan pula, pengurusan bangunan warisan yang sistematik dan praktikal baru saja mulai diterapkan dan dipraktikkan dalam Malaysia. Oleh itu, sebarang aktiviti melibatkan pemeliharaan bangunan warisan mempunyai cabaran yang tertentu. Seterusnya masuk kepada bab terakhir, yaitu bab ketiga, yaitu metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengkaji sepanjang proses pengumpulan data maklumat. Dan kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif melalui temu bual dan juga pemerhatian. Data prima ini adalah merupakan data yang diperolehi secara langsung ataupun terus daripada penelitian pengkaji, dan data prima ini diperoleh melalui temu bual bersama responden terpilih, yaitu daripada daripada Jabatan Museum Sarawak sendiri. Dan data sekunder bagi kajian ini ialah daripada buku-buku dari perpustakaan, dan juga pengkaji telah menggunakan laman sesawang untuk mengakses informasi ataupun maklumat mengenai topik kajian, yaitu polisi pemeliharaan. Dan juga bagi instrumen kajian, pengkaji telah menggunakan komputer riba, dan fokus dalam kajian ini adalah bagi menerangkan peranan polisi dalam pemeliharaan bangunan pos besar Kuching. Dan oleh itu kajian ini adalah memfokuskan kepada bahagian bagaimana polisi ini bertindak sebagai panduan ataupun teras dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti pemeliharaan pada bangunan warisan Jabat Pos Besar Kuching. Masuk kepada bahagian yang terakhir, yaitu teknik pengumpulan data, di mana dalam kajian ini pengkaji atau penyelidik telah menggunakan teknik pengumpulan data content analysis ataupun analisa kandungan. Dan menurut James dan Tina Mesci 2019, kandungan analisis ini adalah satu kaidah kajian yang sering digunakan dalam kebanyakan penyelidik. Dan bagi konten analisis untuk kaedah kualitatif pula, lebih menekankan kepada konteks dan memerlukan pengkaji untuk mentafsirkan dan tidak melibatkan pengukuran statistik. Dan seterusnya, menurut Krippendorff 2018, konten analisis ini merupakan satu teknik
satu teknik kajian yang penting bagi yang memerlukan keterlibatan dalam fenomena sosial, di mana data itu dianggap bukanlah daripada acara fisikal tetapi komunikasi yang terhasil dan disebarkan untuk dilihat, dibaca dan diterjemah, dikubal dan menjadi refleksi. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.